بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ukhuwah kepada Al-Fadil Ustaz dan semua sahabat pecinta ilmu yang dikasihi Allah. Syukur Alhamdulillah. Kita masih menjadi pilihan Allah untuk duduk dalam majlis ilmu pada petang ini. Moga majlis kita ini dalam redha dan rahmat Allah. Amin. Kuliah asar kita ini dari saluran Google Meet Gema Nur Iman yang dipimpin oleh Puan Hajah Rosniati binti Mansur dan ditadbir urus oleh Ahli Jawatankuasa Gema Nur Iman dengan dipimpin oleh yang berbahagia Al-Fadil Imam Farid bin Ismail dengan pengajian kita hari ini Al-Wafi Hadis 40 Imam Nawawi. Bagi menambahkan keberkatan majlis, mohon ihsan Ustaz untuk memimpin bacaan umul kitab Al-Fatihah dan pahalanya kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya, para anbiya, para solehin, alim ulama, guru-guru kita, ibu bapa kita, keluarga kita dan semua muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Bagi meneruskan majlis, saya menyerahkan majlis ini kepada Al-Fadil Ustaz dengan segala hormat dan penuh takzim. Dipersilakan Ustaz. Terima kasih pengurusi majlis dan juga yang dikasihi semua yang berada di dalam Google Meet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala wa la taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawayna at-ta'alluma wat-ta'lim wat-tadhakkura wat-tadhkir wan-naf'a wal-intifa' والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله العزيز وسنة رسوله والدعاء إلى الخير والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ورضائه وقربه وثوابه سبحانه. اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعرف به كيف نناجيك. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نستودعك ما قرأناه أو نقرأه في هذا المجلس وما قبله وما بعده فاحفظه علينا حتى ترده إلينا وقت احتياجنا إليه يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk duduk dalam majlis yang mulia, majlis yang dipenuhi oleh para malaikat, majlis yang diliputi dengan rahmat, yang juga peserta majlis mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh kerana itu kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala juga telah pilih kita, telah memberi hidayah dan petunjuk kepada kita untuk sama-sama duduk dalam majlis ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengurniakan
sifat istiqamah kepada kita untuk sama-sama kita terus berada dalam landasan ilmu, terus berada dalam perjalanan menuntut ilmu. Jadi pada petang ini kita sama-sama hayati dan juga kita bermuzakarah ilmu tentang daripada kitab Al-Wafi, iaitu syarah 40 hadis Imam Nawawi. Yang mana sebelum ni kita telah terangkan tentang pentingnya untuk kita menjaga kehormatan darah seseorang Islam. Yang mana apabila seseorang itu dia memeluk agama Islam, maka terpelihara dirinya, hartanya, keluarganya, jiwanya, semuanya terpelihara, melainkan dengan 3 perkara. Iaitu perlu pentingnya kita menjaga kehormatan seseorang Islam, kehormatan darah seseorang Islam. Yang mana yang pertama yang diberitahu oleh baginda sallallahu alaihi wasallam iaitu melainkan dengan 3. Maknanya semua orang Islam apabila dia mengucap 2 kalimah syahadah, dia terpelihara darahnya. Dia terpelihara darahnya, maksud dia diri dia terpelihara. Kemudian maruahnya terpelihara dan juga hartanya pun juga terpelihara. Melainkan apabila dia melakukan salah satu daripada 3 perkara, maka darahnya tidak terpelihara. Maknanya boleh dihukum bunuh, boleh dihukum, orang kata boleh dihapuskan nyawanya. Yang pertama disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam ialah as-sayyibuz zani, iaitu wanita yang sayyib, yang berzina. Bukan wanita sajalah, orang yang sayyib yang berzina. Apabila disebutkan tentang zina, apa maksud zina? Ialah apabila 2 orang yang bukan suami isteri melakukan hubungan, iaitu dia berjima', yang mana jima' yang halal, yang dihalalkan itu khusus untuk pasangan suami isteri, tapi dia bukan suami isteri tapi dia melakukan persetubuhan dengan wanita, yang dengan lelaki dan wanita, maka itu dipanggil zina. Mana zina ni adalah satu perkara, satu perbuatan yang sangat-sangat dilarang. Sangat-sangat dilarang oleh Islam. Kerana apa? Yang akan diberitahu lepas ni, sebab zina dia akan merosakkan keturunan. Dengan sebab zina dia akan menyebabkan satu maruah, mencabul maruah seseorang. Satu lagi, dia merosakkan keturunan. Dengan sebab zina, lahirnya anak yang tidak sah taraf, menyebabkan keturunan akan jadi bercampur-campur. Keturunan dia akan jadi tak betul. Oleh kerana itulah zina ini diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu ijma' umat Islam mengatakan bahawa hukuman bagi penzina yang telah berkahwin, yakni muhsan, adalah direjam sampai mati. Nanti akan teranglah muhsan itu apa. Kerana dia telah mencerobohi kehormatan orang lain. Maknanya hukuman dikenakan ke atas penzina itu disebabkan satu, dia menceroboh kehormatan, mencabul kehormatan orang lain dengan berzina setelah Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kepada nikmat yang halal. Maksudnya orang yang dah kahwin, dia melakukan zina dengan wanita yang
bukan bukan isterinya. Dia dah merasakan nikmat yang halal, tetapi dia menggantikan yang baik itu dengan yang kotor dan menodai nilai kemanusiaan dan juga dengan percampuran baka dan merosakkan keturunan. Yang mana zina ini, dia ada zina, dia ada dua kategori. Ya. Seperti mana zina dia ada zina hakiki, dia ada zina majazi. Zina hakiki ni ialah sebagaimana yang berlaku lah. Itu terhasil daripada penyalahgunaan nafsu pada alat kelamin. Akibatnya berlaku persetubuhan haram antara bukan pasangan suami isteri dan juga bukan seorang tuan dan hambanya. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam Al-Quran, wala taqrabuz zina, janganlah kamu menghampiri zina. Maka yang dimaksudkan zina yang dilarang oleh Allah Ta'ala untuk dihampiri itulah zina hakiki. Innahu kana fahishatan. Mana dosa yang sangat-sangat, perbuatan yang keji, itu dosa yang besar. Wasa'a sabila, itu dan juga jalan yang jahat yang membawa kepada kerosakan. Yang mana haram zina, satunya dengan sebab dia merosakkan, dia menodai nilai kemanusiaan dengan percampuran baka. Maksudnya dia sepatutnya dia, kalau dia berkahwin, maka itu okey lah. Maknanya daripada baka dia. Tapi kalau dia tak berkahwin, dia akan menyebabkan campur baka yang tidak sah tarafnya dan juga akan merosakkan keturunan. Maksudnya akan datang keturunan dia lepas tu akan jadi rosak. Jadi bila anak yang lahir tanpa ayah, tanpa sah taraf, maka maka nasab dia akan terputus. Nasab dia terputus. Jadi sebab apa? Nasab diiktibarkan melalui bapa. Nasab diiktibar melalui bapa, kecuali Nabi SAW. Mana nak sabit nasab Nabi, boleh juga melalui anak perempuan. Tapi kalau secara umumnya, hukum nasab itu dia iktibar melalui bapa. Jadi bila lahir anak yang tidak sah taraf, maka dia akan terputus keturunan dia. Akan menjadikan rosaknya keturunan. Dan satu lagi, zina itu diharamkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah mengharamkan zina. Seperti mana wala taqrabuz zina. Ada ayat wala taqrabuz zina. Dan apabila seseorang tadi dia telah diharamkan oleh Allah Ta'ala untuk melakukan zina, maka kalau dia melakukan zina, dia telah mengingkari larangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itulah orang yang satu dia dah pernah berkahwin, tapi dia melakukan zina, sebab tu dia dikenakan hukuman rejam. Dikenakan hukuman rejam sampai mati. Okey. Kita muhsan. Hukum zina, satu dia ada dua. Satu hukum bagi orang yang muhsan, satu lagi ghairul muhsan. Satu muhsan, satu ghair muhsan. Dan hukuman kalau muhsan itu, iaitu muhsan ialah seorang merdeka, baligh dan berakal yang telah melakukan persetubuhan atau disetubuhi pada bahagian kubulnya melalui nikah yang sahih. Itu maksud muhsan. Itulah yang dimaksudkan dengan sayyib tadi. As-sayyibuz zani maksud dia muhsan. Satu dia punya muhsan. Pertama dia ciri-ciri muhsan ialah dia merdeka. Kerana kalau hamba dia tak dikira muhsan. Itu tidak baligh. Maka kalau baligh,
Kalau dia tidak balik, maka dia tidak dikira muhsan. Dan yang kemudian berakal. Akil. Kalau dia gila, dia tidak dikira muhsan. Dan juga yang telah melakukan persetubuhan atau disetubuhi pada bahagian kubulnya melalui nikah yang sahih. Maksudnya kalau dia, dan kemuncaknya ialah dia telah pun bernikah dan telah merasai nikmat bersetubuh dengan nikah yang sah, maka ini dipanggil muhsan. Maka kalau muhsan ini, kalau dia melakukan zina, maka dia akan dikenakan hukuman rejam. Dan nak sabit hukum rejam ini bukan satu perkara yang mudah. Maksudnya kalau kata, andai kata dibenarkan, dijadikan hukum rejam ini dalam hukuman dalam mahkamah syariah di Malaysia, maka nak sabit rejam ni dia oleh kerana dia berkaitan dengan nyawa, maka nak sabit rejam ni dia bukan satu perkara yang mudah. Sebagaimana kita nak sabitkan satu orang tadi berzina, nak sabitkan seorang tadi itu berzina, perlu dengan 4 orang saksi yang adil. Dia tidak memadai kalau kurang daripada 4 saksi. Kata adil itu maksud adilus syahadah. Banyak kalau kita nak tahu adil tu ada di adil riwayah, adilus syahadah. Jadi adil dari sudut syahadah. Kalau adil dari sudut syahadah, dia mesti kalau dalam bab 4 orang saksi, 4 orang saksi lelaki. 4 orang saksi lelaki. Maknanya kalau tak cukup 4 orang saksi, jadi dia tidak boleh sabit zina. Melainkan kalau penzina itu yang mengaku. Dan juga kalau dia mengaku kemudian datang lepas pada tu dia tarik balik pengakuan dia, maka tak sabit hukuman. Jadi nak menjatuhkan hukuman rejam ni satu benda yang perlu dikaji. Maknanya dia perlu selidik habis-habisan. Barulah sabit hukum. Kalau betul, barulah boleh kita jadi hukum zina. Itu baru tengok keadaan orang tu dia muhsan ataupun ghair muhsan. Kalau muhsan, rejam sampai mati. Kalau ghair muhsan, 100 kali sebatan. Sebagaimana dalam surah Nur ayat 2. Az-zani az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'atal jaldah. Kata wanita, perempuan yang berzina dan lelaki yang berzina, maka sebatlah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali sebatan. Itu kalau nak mensabitkan orang, dia berkaitan hukuman yang berkaitan dengan kata nyawa ini, dia bukan satu perkara yang mudah. Begitu juga macam hukuman mati pun. Nanti akan datanglah dalam bahagian yang satu lagi tentang hukum bab qisas. Maka dia yang bila nak sabitkan perkara yang berkaitan dengan nyawa, nak sabit hukuman mati ke ataupun hukuman rejam dan sebagainya, maka juga hukum murtad, maka dia tak boleh buat keputusan dengan terburu-buru. Ini perlukan kajian yang mendalam. Okay. Maka kalau muhsan itu baru akan dikenakan hukuman rejam. Dan hukuman rejam ni apa pula? Kalau kita hukuman rejam, apa maksud hukuman rejam? Ialah hukuman yang mana dikumpulkan orang pesalah tadi, ditanam separuh badannya dan
dilontar dengan batu, dan batu pula sebagaimana batu kita buat apa, lontar jamrah tu, bersatu je batu dia. Dia tak boleh batu yang besar-besar. Ni dilontar. Itu panggil hukuman rejam. Dan hukuman rejam ni sabit ke? Hukuman rejam ni sabit ke? Maka hukuman rejam ni sebenarnya ada yang mengatakan. Tapi kalau orang ni dia kata hukuman rejam tak sabit dalam Quran, maka dia tak baca tafsir. Dia tak baca tafsir Quran. Kalau sekadar kita melihat secara literasi ayat Quran, maka memang kita tak jumpa. Kita tak jumpalah ayat tentang hukuman rejam. Tapi sebenarnya ada. Sebenarnya ada ayat yang lafaz yang merujuk kepada hukuman rejam itu difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hukuman rejam ini sabit berdasarkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan apa yang telah dilaksanakan oleh baginda. Ini dari sudut hadis ada. Dari sudut Dari sudut af'al Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun ada. Al-Jamaah telah meriwayatkan. Maksud Al-Jamaah ni maksud dia satu jemaah ulama muhaddisin telah meriwayatkan bahawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah merejam Ma'iz. Ma'iz ni iaitu seorang yang sudah berkeluarga. Maknanya itu ada perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merejam orang yang melakukan zina. Imam Muslim dan perawi yang lain juga telah meriwayatkan bahawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah merejam Al-Ghamidiyah, iaitu satu orang wanita yang dinisbahkan kepada Ghamid. Itu wanita Ghamidiyah. Maka ini pun juga sabit bahawa hukuman rejam itu wujud di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Jamaah juga meriwayatkan, iaitu satu jemaah di kalangan muhaddisin juga meriwayatkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bermaksud, wahai Umair, kata, pergilah dan telitilah isteri orang ini. Jika dia melakukan zina, maka rejamlah. Seperti mana riwayat dalam dalam hadis disebut, waqdu ya, kat sini bukan, kat sini perlu dibetulkan sedikit. Kat situ bukan Umair, itu Unais. Unais. Ya Unais. Waqdu ya Unais ala mra'ati hadha fa in i'tarafat farjumha faghada 'alayha fa'tarafat fa amara biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farujimat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pergilah wahai Unais kepada isteri lelaki ini, lalu tanyakanlah kepadanya, mana telitilah dia, tanyalah, tanya dia betul-betul, buat soal siasat. Fa in i'tarafat, maka kalau dia mengaku, yakni dia mengaku melakukan zina, farjimha, maka hendaklah kamu rejam dia. Maksud dia, Nabi perintah untuk supaya dia ni direjam. Maka maknanya rejam ni bukan satu orang. Rejam ni dia berlaku dalam keadaan ramai orang. Maknanya dia akan dibawa di satu tempat, kemudian disaksikan oleh penduduk tempat tersebut dan dilakukan rejam. Lalu pergilah Unais kepada wanita tersebut pada keesokan harinya, maka lalu wanita tersebut mengaku yang dia melakukan zina. Fa'amara biha, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dia supaya dia direjam.
hukuman rejam dulunya terdapat dalam Al-Quran. Tetapi telah dinasahkan bacaannya. Ini sebenarnya masyhur. Tapi ada juga orang-orang yang dia menggelarkan dirinya orang agama tapi dia mengatakan apa? Dia mengatakan rejam ni tak ada dalam Quran. Mana benda itu salah. Sebenarnya ada. Cuma ayatnya dinasahkan lafaznya tapi kekal hukumnya. Kalau kita kena belajar bab nasikh mansukh lah. Bab nasikh mansukh. Lafaznya berbunyi, kata hukuman rejam dulunya terdapat dalam Al-Quran tetapi telah dinasahkan bacaannya. Mana nasakh dari sudut bacaan tapi tidak nasakh dari sudut hukum. Mana kalau dalam bab ayat-ayat mansukh ni dia ada beberapa keadaan. Satu, dia mansukh dari segi lafaz tetapi kekal dari segi hukum. Ada yang mansukh dari segi lafaz dan juga mansukh juga dari segi hukum. Dan ada juga yang sabit dari segi lafaz tetapi hukumnya mansukh. Tapi dalam ayat rejam ini hukumnya masih terpakai. Hukumnya masih terpakai, cuma dari sudut lafaz ini tidak dibaca dalam Quran. Iaitu ayat yang dinasahkan itu berbunyi Asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma albattata nakalam minallah wallahu azizun hakim. Ini ayat yang dimansuhkan yang berkaitan dengan rejam. Asy-syaikhu wasy-syaikhatu, orang dewasa lelaki dan orang dewasa perempuan. Maka kat sini asy-syaikhu wasy-syaikhatu itu yang dimaksudkan as-sayyibu was-sayyibatu, ataupun muhsin muhsinat. Muhsinin muhsinat. Idza zanaya, apabila kata muhsan dan muhsanat. Muhsan dan muhsanat. Apabila kedua-duanya melakukan zina, farjumuhuma, maka hendaklah kamu merejam kedua-duanya. Nakalam minallah, sebagai hukuman daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu azizun hakim. Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa, Maha perkasa, lagi Maha bijaksana. Ini ayat asal, ayat daripada hukuman zina, hukuman rejam bagi orang yang melakukan zina. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma telah melakukan istimbat terhadap hukuman rejam daripada Al-Quran. Tapi Ibnu Abbas dia istimbat hukuman rejam itu daripada ayat Quran yang lain. Iaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'fu an katsir. Iaitu wahai ahli kitab, telah datang kepada kamu utusanku menerangkan kepada kamu banyak hal, yakni hukum yang kamu sembunyikan, dan Allah telah banyak memberi keampunan. Mana Ibnu Abbas dia istimbat dia daripada ayat ini. Itu dia kata, wahai ahli kitab, telah datang kepada kamu utusanku menerangkan kepada kamu banyak hukum. Mana dalam ayat ini menerangkan bahawa Nabi SAW telah diutuskan oleh Allah Ta'ala untuk menerangkan hukum kepada manusia. Maka ayat ini menunjukkan Nabi SAW, sebagaimana yang kita tahu dalam hadis yang lain, Nabi memerintahkan untuk rejam. Maka oleh kerana perintah Nabi itu adalah satu perkara yang perlu kita taat, kita ikut. Sebagaimana Allah Ta'ala perintahkan. Yang mana Nabi telah menerangkan hukum, yang mana hukum daripada Nabi juga sabit daripada Allah Subhanahu wa taala. Hukum yang disebutkan oleh baginda sebenarnya sabit daripada Allah Subhanahu wa taala.
Maka sebagaimana firman Allah Ta'ala perlu kita pegang, begitu juga apa yang disabdakan oleh baginda perlu kita pegang. Walaupun dari segi lafaz yang dibaca sekarang tidak ada ayat-ayat yang menerangkan tentang rejam. Oleh kerana Nabi perintah rejam, maka ada perintah yang supaya kita ikut apa yang Nabi buat dan kita melaksanakan apa yang Nabi perintahkan, maka itu juga dikira beramal dengan Al-Quran. Beliau berkata, iaitu Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, barang siapa yang mengkufuri hukuman rejam, bererti dia telah mengkufuri Al-Quran tanpa disedarinya. Sebab perintah daripada Nabi, perintah Allah pada kita ialah ikut Nabi. Kalau kita mengingkari Nabi, maka kita ingkarlah apa yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam Quran. Sebab tu dia kata, siapa yang kufur tentang hukuman rejam, siapa yang tak terima hukuman rejam ini, maka dia sebenarnya telah kufur dengan Quran. Tanpa disedari. Oleh kerana itu kita kena, walaupun tidak dilaksanakan hukuman rejam, maka orang yang ahli, orang-orang yang berkaitan dengan kata kehakiman syar'i, orang yang bahagian mahkamah syariah, perlu juga, mereka juga yakin, mereka juga menerima hukuman rejam ini. Cumanya tidak diaplikasikan di Malaysia. Mereka tak ingkar. Jadi kita tak boleh kata mahkamah syariah ataupun kerajaan tidak mereka tidak melaksanakan hukum hudud. Tapi sebenarnya ada maslahat-maslahat tertentu yang menyebabkan hukum itu tidak dilaksanakan. Jadi itu kena rujuk dengan badan kehakiman lah. Sebab apa tak ada. Sebab apa tak buat. Jadi kena tanya orang yang berautoriti. Cumanya dari sudut kita kena yakin. Kita kena terima. Kita kena terima hukuman rejam itu sabit daripada Nabi dan juga daripada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak boleh ingkar. Kemudian beliau membaca ayat di atas seraya berkata, hukuman rejam adalah di antara hukuman yang mereka sembunyikan. Maksudnya zaman Nabi Musa alaihissalam, dalam kitab Taurat ada disebutkan tentang hukuman rejam. Allah Ta'ala juga dalam syariat Nabi Musa juga terdapat hukuman rejam bagi sesiapa yang melakukan zina. Cuma ini hukuman rejam ini sebagaimana mereka orang-orang pendeta-pendeta Yahudi, mereka menyembunyikan kebenaran tentang sifat Nabi SAW. Dan antara perkara-perkara yang mereka sembunyikan juga adalah tentang hukuman rejam. Yang mana mereka kata hukuman rejam tidak ada dalam Taurat. Hukuman rejam tidak ada dalam Taurat. Sebenarnya hukuman rejam ada dalam Taurat. Cuma mereka menyembunyikannya daripada orang awam. Sebenarnya dalam kitab Taurat ada perintah hukuman rejam. Diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dan Imam Hakim rahmatullahi alaihima. Berkatalah oleh Imam Hakim, sanadnya adalah sahih. Ini perkara berkaitan dengan rejam. Jadi kesimpulannya, wanita yang muhsan, wanita ataupun lelaki yang muhsan, iaitu wanita dia pernah berkahwin dan juga pernah merasai nikmat. Kata pernah merasai nikmat bersetubuh dengan nikah yang sah, lalu dia melakukan zina, maka hukumannya ialah rejam sampai mati. Tapi kalau orang yang belum ghair muhsan, yang mana dia belum pernah bernikah, maka kalaulah dia melakukan zina, hukumannya ialah 100 kali sebatan dan juga wataghribu amin, iaitu dibuang negeri, buang daerah selama setahun. Okey, itu perkara berkaitan dengan rejam, iaitu
As-sayyibuz zani, darahnya tidak terpelihara. Darahnya tidak terpelihara. Kemudian perkara yang kedua daripada hadis yang disebutkan, iaitu yang tak terpelihara darahnya. Yang kedua ialah an-nafsu bin nafsi. Iaitu jiwa dengan jiwa. Maka itu dipanggil hukum qisas. Itu dipanggil hukum qisas. Apabila seseorang itu membunuh satu jiwa yang lain tanpa hak, satu orang tadi membunuh satu orang yang lain dengan sengaja tanpa hak, maka hukumannya dia boleh di qisas. Iaitu hukuman dia hukuman bunuh balas. Ijma' ulama Islam mengatakan bahawa sesiapa yang membunuh seorang Muslim dengan sengaja, dia berhak untuk dijatuhkan hukuman qisas, iaitu bunuh balas. Dan hukuman qisas ni siapa yang jalankan? Yang sabit dia daripada penguasa. Dia tak boleh qisas sendiri tanpa ada arahan daripada penguasa. Jadi maknanya kalau orang contoh satu A dia bunuh B. Jadi keluarga A ni C. C oleh kerana keluarga A ni, keluarga B ni C. A bunuh B. Jadi C ni sebagai waris kepada B, dia bunuh balik A. Yang tu tak boleh. Tanpa, dia kena bawa dibicarakan dahulu. Dia kena ada perintah daripada qadi, daripada hakim, baru boleh melakukan qisas. Kalau tak, maka kedua-duanya akan dikira dia membunuh. Dikira membunuh tanpa hak. Ijma' ulama Islam, iaitu firman Allah Ta'ala berfirman, wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi. Dan kami telah tetapkan atas mereka dalam kitab Taurat itu bahawa jiwa dibalas dengan jiwa. Surah Al-Ma'idah ayat 45. Ini apabila satu orang tadi membunuh seorang Islam dengan sengaja, maka dia kena qisas. Hukuman ini ditetapkan agar manusia dapat hidup dalam keadaan aman. Kerana apa? Kalaulah manusia itu tidak dikenakan hukuman qisas disebabkan membunuh dengan sengaja, maka tidak amanlah masyarakat. Sebab apa? Orang akan bunuh dengan sesuka hati. Apabila hukum ni tak ada, tidak ada undang-undang ini tidak digunakan, maka orang akan berbuat sesuka hati. Bila kata hukuman qisas ni tak ada, orang akan sesuka hatilah untuk membunuh. Sebab apa? Dia kata kalau bunuh bukan jadi apa-apa pun. Oleh nak menjaga maslahat masyarakat, untuk menjadikan sesuatu amannya masyarakat, maka sebab itulah Allah Ta'ala perintahkan adanya hukuman qisas, supaya manusia dapat hidup aman. Orang akan takut buat jahat. Orang akan berfikir panjang untuk melakukan pembunuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Dan dalam hukuman qisas itu ada jaminan hidup bagi kamu. Hayatun, walakum fil qisasi hayatun. Iaitu dalam hukuman qisas itu ada jaminan hidup. Maknanya kalaulah orang yang melakukan pembunuhan tadi dilaksanakan qisas terhadapnya, maka orang akan berasa aman. Orang ni dah tak ada, dah kena hukuman bunuh, dah mati. Jadi amanlah tempat tu daripada orang tersebut. Macam itu dipanggil jaminan hidup. Orang akan rasa aman, rasa tenang je, tanpa takut, tanpa ada ketakutan bahawa ada orang lain akan bunuh dia. Kalaulah tidak ada hukuman qisas ni, orang akan dia akan rasa, setiap orang akan rasa takut, dia takut kena bunuh. Setiap orang akan takkan ada orang melaksanakan pekerjaan dan sebagainya. Sebab apa? Sebab dia takut kena bunuh. Dia rasa tak aman. Tapi dengan adanya hukuman qisas, maka ada jaminan, maknanya bebas untuk setiap orang tadi
untuk melakukan kerja-kerja ataupun melakukan apa-apa urusan mereka. Wahai orang-orang yang berakal fikiran. Ini maknanya kat sini orang yang ada akal fikiran yang waras, orang yang menggunakan akalnya juga akan menerima hukuman qisas. Tapi kalau orang yang tidak ada tidak cerdik dan tidak menggunakan akal fikiran dia, maka dia akan fikir qisas ni satu benda yang menyusahkan. Dia akan fikir qisas ni satu benda yang menyebabkan terhapusnya manusia. Sedangkan orang yang berakal dia fikir apabila qisas ni dijalankan, maka akan ada jaminan kehidupan untuk orang lain. Akan ada keamanan untuk orang lain. Surah Al-Baqarah ayat 179. Okay. Seorang mukallaf dihukum bunuh apabila dia melakukan pembunuhan dengan sengaja tanpa hak, sama ada pembunuh atau yang dibunuh itu lelaki atau wanita. Sebagaimana yang terdapat dalam kitab Ammar bin Hazam dari Nabi SAW, bahawasanya seorang lelaki dihukum bunuh dengan sebab membunuh seorang wanita. Maknanya untuk satu orang tadi dihukum bunuh, syarat dia mukallaf lah. Mukallaf ni apa? Aqil baligh. Mana kalau dia ghair aqil, mana dia tidak berakal, contoh dia gila, maka dia tidak akan dikenakan hukuman bunuh. Sebab apa? Dia tidak, kadang-kadang apa yang dia buat dia tak tahu. Dan juga satu lagi akil, satu baligh. Mana kalau kanak-kanak, oleh kerana dia belum lagi baligh, maka dia tidak akan dilaksanakan qisas. Syarat mana nak dikenakan qisas mesti akil baligh, dia mukallaf. Seorang mukallaf dihukum bunuh apabila dia melakukan pembunuhan dengan sengaja. Dan kat sini pembunuhan dengan sengaja. Kalau pembunuhan itu dilakukan tanpa disengajakan. Contoh dia tak sengaja bunuh. Asalnya dia nak menyakitkan je. Tak ada niat untuk bunuh. Dan barang yang digunakan untuk menyakitkan itu dia tidaklah membawa kepada kematian. Contohlah, dia geram satu orang, dia ambil hanger baju, dia pukul orang tu dengan hanger, kemudian tiba-tiba orang tu mati. Maka niat dia nak menyakitkan je, tapi dia tak niat untuk membunuh. Dan barang yang digunakan tu tidak akan secara logiknya memang tak membawa kepada kematian. Maka dia tak termasuklah dalam golongan qisas ini. Maknanya orang yang dikisas. Maka dia takkan kena hukum qisas, tidak akan dikenakan hukuman bunuh semula. Sebab apa? Dia buat tu tak sengaja. Maknanya kat sini dia dihukum bunuh bila melakukan pembunuhan itu dengan sengaja. Dan dalam bab hukum pembunuhan, bab qatal ni dia ada 3. Dipanggil qatlul amdun mahdun. Betul? Sengaja, semata-mata sengaja. Memang dia sengaja nak bunuh. Tu satu. Yang kedua, kata khata'un mahdun. Tersalah semata-mata. Yang ketiga ialah amdu khata'. Sengaja tapi tersalah. Dia ada tiga jenis. Ada ketiga jenis bentuk pembunuhan. Mana yang kena qisas itu yang golongan yang pertama, iaitu amdun mahdun. Mana semata-mata sengaja. Maknanya dia memang sengaja dengan niat membunuh dengan menggunakan benda yang boleh menyebabkan kematian. Contoh memang dia guna pistol, memang dia tembak kat tempat kat kepala, ataupun dia tembak dekat jantung. Dia punya sasaran dia.
kemudian orang tu mati, maka itu dipanggil semata-mata sengaja. Mana sengaja semata-mata. Memang tujuan dia memang niat untuk bunuh. Yang ni, orang yang ni yang akan dikena kisos. Dan yang kedua dia panggil khata'un mahdun. Dipanggil tersalah semata-mata. Memang dia tidak ada niat membunuh dan dia memang tidak niat membunuh. Maknanya dia guna benda-benda yang kebiasa dia menyakitkan, tapi dia menggunakan benda yang boleh kata kebiasaannya benda tu tidak menyebabkan kematian. Maka itu dia tidak akan dikenakan hukuman bunuh. Cuma dia akan dikenakan hukuman bayar diat. Kemudian yang ketiga ialah amdu khata'in. Dia sengaja tapi tersalah. Contoh dia memang pergi memburu. Dia memang pergi memburu. Tak. Yang tadi itu sama. Mana memang memburu tu yang atas tu lah. Maknanya dia memang tak sengaja. Bukan, dia tak sengaja. Dia memang tak ada yang khata'un mahdun tu macam memburu lah. Maknanya dia tidak ada niat untuk bunuh orang. Dia nak tembak burung. Tiba-tiba dia tembak. Tiba dia dengar bunyi orang menjerit. Lepas tu senyap. Tengok-tengok dia tertembak orang. Itu memang tersasar. Kalau amdun mahdun yang saya cakap tadi. Maknanya dia sengaja. Kata amdu khata'in. Dia sengaja tapi dia tersalah, terbunuh. Dia tak ada niat nak bunuh. Dia niat memang nak menyakitkan. Sengajalah menyakitkan. Tapi tanpa niat bunuh. Dia tersalah bunuh. Maka dua yang terakhir ni dia tidak akan dikenakan hukuman kisos. Cuma dia akan dikenakan diat. Itu diat tadi dia ada banyak lah cerita tentang diat mughallazah, diat mukhaffafah. Yang tu perlu nanti perincian dia dekat kitab pengajian fiqh lah, pengajian fiqh jinayat. Itu dalam fiqh jinayat. Ini hanya kata intro sahaja. Kemudian maknanya dia tak kira orang yang bunuh ataupun orang yang dibunuh tu lelaki ke perempuan. Maknanya kalau orang yang bunuh tu perempuan, kalau dia termasuk dalam golongan yang sengaja, ada tulis bighairi haqqin, itu tanpa hak. Tanpa hak, apa maksud tanpa hak? Kalau sengaja dengan hak. Seperti mana orang yang menjalankan hukuman. Dia sengaja. Orang yang jalankan hukuman bunuh. Sama ada dengan dia tukang tarik tali gantung ke, ataupun dia tukang pancung ke, tempat-tempat yang hukuman dia pancung kan. Maka itu sengaja tapi dia dengan hak, dengan perintah. Yang tu dia tidak akan dikenakan hukuman qisas. Tapi yang tanpa hak, ini bukan dengan hak, bukan dengan sebab dia orang yang dibunuh tadi melakukan benda-benda yang menyebabkan kena hukum bunuh, tapi dia bunuh. Itu tanpa hak. Dia tak kisah orang yang bunuh tu lelaki atau perempuan, ataupun yang dibunuh lelaki atau perempuan. Apabila dia melakukan pembunuhan, maka dia akan dikenakan hukuman bunuh. Seorang lelaki dihukum bunuh dengan sebab membunuh seorang wanita. Juga telah sahih bahawa Nabi SAW menghukum mati seorang lelaki Yahudi yang telah membunuh seorang gadis suruhan. Maksudnya ada satu orang Yahudi, dia bunuh dia punya hamba. Dia bunuh dia punya hamba. Bukan hamba dia, hamba orang lain. Maksudnya kalau satu orang tuan dia bunuh hambanya, maka tak sabit kisos. Bab tu
tak perlu apa, tidak di highlightkan lah. Sebab apa? Sebab dia bab hamba ni tak ada. Cuma sabit Nabi SAW hukum mati satu orang Yahudi yang bunuh satu orang hamba. Hukuman kisos gugur apabila wali pihak yang terbunuh memberikan kemaafan. Maksudnya kalau satu tu dia dah sabit dah hukuman kisos pada dia, cuma waris bagi si mati kata tak apalah, kami maafkan. Maknanya kami maafkan dia punya perbuatan pembunuhan tu terhadap waris, terhadap orang yang mati di kalangan ahli keluarga dia. Tapi bila maaf, maka kisah gugur. Maksudnya tak perlu, dia tak akan dikenakan hukuman mati lah. Cuma dia akan wajib dia kena bayar diat. Okay, wallahu a'lam. Kita akan sambung pada minggu hadapan insya-Allah. Kita buka soalan sikit Ustaz. Ada yang nak tanya tak? Ada 3 minit. 3 minit. Siapa-siapa nak bertanya boleh 3 minit je. Tak ada. Semua dah faham. Semua takut. Semua seram. Tapi rasanya kan Ustaz macam hukum sivil pun bunuh, hukum bunuh juga kan? Kalau bersabit kesalahan lah. Kalau kita tengok hukuman yang orang bunuh-bunuh tu ditangkap, akhir-akhirnya dah dibicarakan kalau menyebabkan kesalahan memang bunuh jugalah kan? Walaupun kita tak menjalan hukum hudud. Tapi kan Ustaz, yang rasa kecewa, terkilan, orang yang membunuh tanpa sengaja tu contohnya dia nak dirogol. Dia nak dirogol, lepas tu dia nak menyelamatkan diri dia. Dia tidak berniat nak bunuh, tapi untuk keselamatan diri dia, jadi terbunuh apa orang yang nak merogol itu. Orang itu pun kena denda, kena hukum kan Ustaz, padahalnya bukan salah dia kan, dia nak menyelamatkan diri dia. Itu kisah juga ke Ustaz? Okey, itu dia ada satu bab dalam soil hukum hukum usial. Dia ada satu bab dalam fiqh. Cuma bab perkara ni dia tak sabit dekat sivil lah. Maknanya dalam kata hukum mempertahankan diri. Dia ada dia punya perbahasan dia dalam tu. Cuma kalau dari sudut tu, dari sudut syariahnya dia tak salah lah. Sebab dia mempertahankan diri dia. Tapi kalau dari sudut sivil boleh jatuh salah. Itu perbezaan lah antara hukum syariat dengan hukum sivil. Okeylah, kita sambung minggu depan lah Ustaz ya. Boleh insya-Allah. Okey, kita tutup majlis. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah. Kuliah ansar kita hadis 40 Al-Imam Nawawi, hadis yang ke-14 bersambung daripada minggu lepas. Berjalan lancar dengan penjelasan Ustaz yang terperinci tentang hukum rejam yang dijatuhi kepada penzina lelaki dan perempuan yang telah berkahwin. Hukuman hanya boleh dijalankan dengan pengakuan dan saksi daripada 4 orang lelaki yang adil. Sebelum dijatuhi, hukuman juga perlu dikaji selidik dahulu dengan sehabis-habisan barulah dijatuhi hukuman. Dan kita sambung dengan hukuman qisas. Hukuman qisas kita ni kita sambung pada minggu depan insya-Allah. Iaitu saya ucapkan ribuan terima kasih pada Ustaz kerana telah menyampaikan ilmu yang manfaat pada kami semua. Terima kasih semua jemaah. Saya mewakili Gubernur Iman. Mohon maaf zahir batin anda ada sebarang kekurangan dalam majlis kita ini. Sekalian baik itu daripada Allah dan yang buruk itu adalah daripada kekurangan kami sendiri. Bagi menutup majlis, mohon Ustaz bacakan doa penutup atas kafarah dan surah Al-As. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.